Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ini, dan minta maaf hari itu tak dapat datang minggu lepas. Dia mula itulah semua yang sekarang ni sengau lagi. Sebenarnya isi saya kata kalau tak sesama pun saya sengau. Betul tak? Baik. Ala kulli hal, jadi hari ini kita akan sambung insya-Allah kitab kita usul tafsir, beberapa fasal dalam usul tafsir, yang mana kita hari ini akan sambung berkenaan dengan tajuk sebab-sebab percanggahan dan tafsir salaf. Kenapa salafus soleh boleh bercanggahan sedangkan sumber mereka satu, Nabi SAW. Dan kalau tabi'in, para sahabat yang mengikuti Nabi menjadi sumber mereka. So soalan sekarang, kenapa mereka boleh bercanggahan? So jawapan kita hari itu, kali pertama kita bincangkan adalah sebab dalam bahasa Arab kalimah-kalimah yang kita bincangkan ataupun dalam kalimah Al-Quran terutamanya, dia mempunyai beberapa keadaan. Kalau kita kata punca percanggahan pertama boleh berlaku kerana kalimah tu ada banyak perbahasan, kita perkongsian dan sebagainya. Yang pertama kedua berkenaan dengan pertama, betul adik. Pertama adalah kefahaman ahli mujtahid itu sendiri berbeza. Kedua, nas itu mengandungi lebih daripada satu makna. Itu yang kita sekarang ni, perbincangan kita sebenarnya bukan mengenai kefahaman para mujtahid itu, tapi kita mujtahid itu ahli tafsir, tapi kita berbincangkan berkenaan dengan tajuk kalimah yang dibincangkan tu mengandungi lebih daripada satu makna. So tajuk pertama kita ambil itu adalah ishtirak, perkongsian. Mana kalimah dalam bahasa Arab tadi dia berkongsi maksud, dan kongsi maksud tu kita kata itu ada yang kadang-kadang kalau seerti tak pelik kan, tapi kalimah itu, satu kalimah tadi dia kata difahami dengan pertama dia ada mushtarak mutadad. Mana kalimah tu ishtirak tapi bertentangan, dia bukan serupa tapi bertentangan. Tapi dalam masa sama, pertentangan tadi tidak menjadi masalah sebab konteks ayat tidak mengubah maksud. Salah satu, mana kalau kita pilih salah satu di antaranya pun konteks ayat tidak berubah, masih lagi sama. Jadi kata contoh macam kalimah as'asa yang maksud datang atau pergi. Datang, pergi. Tapi boleh pakai dua-dua lah. Demi malam bila dia datang atau dia pergi. Kemudian kedua kita kata yang kedua mushtarak dipanggil daripada kalimah tu yang bertentangan. Tapi bertentangan, tapi maksud dia tadi tak ada masalah juga, masih lagi. Dia tidak bertentangan tapi maksud dia banyak. Contoh macam kalimah atiq. Waliyatawafu bi baitil atiq, nak mereka bertawaf di baitul atiq, surah Al-Hajj 29. So maksud dia hendak tawaf baitul atiq tadi, dia merujuk kepada apa? Kepada pengertian atik itu sendiri. Ada yang kata atik itu maksud dia terbebas, merdeka daripada para penguasa yang bengis. Kemudian maksud lain dia adalah maksud dia lama atau tua, usang. Ancient. Dua yang kita Melayu ni kalau guna usang tua tu jadi tak elok bunyi dia. Kalau guna ancient bahasa Inggeris tu nampak cantik je. Bandar lama kan. Dua lama kita pun tak sedap juga. Bila English, bila kita ancient city, bandar lama tu, kalimah ancient tu jadi macam, dia tak kira macam old. Beza ada kalimah masuk old, tapi dia masuk tu jadi sedap. Dalam bahasa Melayu kan sebut tua, awak ni tua, sedap. Lama kan, usang. Usang kan jadi tak sedap. Jadi ala kuliah itu maksud dia lah. So jadi kalimah tadi tadad, tapi tadad tadi dia mempunyai lebih daripada satu maksud.
Lafaz dia banyak. Okey. Kemudian yang terakhir tu kita kata yang apa? Mushtarak yang apa yang dia ni tadad dan juga tak boleh bersama. Pilih salah satu. Kalau kita kata A tak masuk B, kalau B tak masuk A, kita contohkan itu adalah berkenaan dengan kalimah perkataan quru dalam bahasa dalam masalah perceraian iddah wanita menunggu mereka yang diceraikan oleh suami, bukan kematian suami, dia salah satu quru, 3 quru. Quru tadi boleh satu pihak kata suci, satu pihak kata haid. Memang digunakan dua kalimah tadi. Selagi tak dapat tarjih, maka kita pilih salah satu je. Tapi lah, kalau ada salah satu dia ada tarjihat, maka kita pilih yang lebih kuat lah, yang keluar dengan dalil yang lain. Adapun kalau ikut pada situ, dua-dua kalimah tadi dipakai oleh orang Arab, so kita tak boleh salah kan. Kalau macam mazhab Syafi'i pakai quru' tu dengan maksud suci, atau yang lain jumhur kata quru' tu dengan maksud haid. So kita berhenti kat situ, alhamdulillah. So hari ni kita akan masuk sebab kedua, masih lagi berkaitan dengan punca percanggahan salaf atau perselisihan salaf dalam masalah tafsir. Kenapa punca dia? Ni punca kedua adalah al-ikhtilafu fi mufassir ad-dhamir. Mufassir ad-dhamir. Mufassar ad-dhamir, mufassar ad-dhamir. Percanggahan pada yang ditafsirkan akan dhamir. Yang ditafsirkan akan dhamir. So dhamir tu kembali kepada apa? Kepada siapa? Mufassar ad-dhamir. Wa huwa anwa', dan dia ada beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk. Al-awwalu, yang pertama, an yakuna fil ayati dhamirun yahtamilu auduhu ila akthara min madhkurin. Yang pertama, bahawa terjadi bahawa ada dalam ayat tersebut dhamir yang berkebarangkalian kembalinya kepada lebih daripada satu yang disebut. Maksudnya dalam ayat tadi ada beberapa benda, ada beberapa perkara, berapa subjek yang dhamir ujung tu boleh balik pada A atau B atau C. Boleh salah satu di antara 3 tadi. Dia bagi contoh lah, lebih mudah nampak bila contoh. Misaluhu, contoh dia, firman Allah Ta'ala, qauluhu Ta'ala, ya ayuhan nas, hai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya engkau kadihun, berletih penat ila rabbika. Kan kita kena usaha. Mana ada orang nak akan sampai kepada Allah Ta'ala tak payah usaha. Semua orang kena berletih penat. Kadihun ila rabbika kadhan. Engkau berletih penat pada Tuhan kau dengan satu letih penat. Macam dalam surah Al-Ghashiyah. Kau tak sebut berkenaan dengan ayat tu, saya ingat lagi. Datuk Harun Tayyib, bekas yang itu ulama PAS punya masyurah meninggal lah lama dah. Dia datang Yaman. Waktu datang Yaman tu, saya jumpa dengan dia sembang lah. Betul, waktu tu dia bagi tazkirah pada para pelajar. Dia sebut benda, ni antara benda dia sebut lah. Dia kata sebenarnya nak masuk syurga letih, nak masuk neraka pun letih. Maksud dia tak ada orang tiba-tiba je masuk, mesti ada kerja dia buat. Jadi bila sebut tentang orang masuk neraka, kau nak katakan hal ataka hadithul ghashiyah, adakah telah datang pada engkau Muhammad berita tentang golongan yang tentang hari yang penutupan, mana penyelubungan. Al-ghashiyah tu selubung, semua benda kena. Wujuhun yauma idzin khashiah. Wajah-wajah pada hari berkenaan ni, kumpulan pertama tunduk. Amilatun nasibah, beramal dan letih. Amilah nasibah. Tasla naron hamiyah, masuk neraka. Letih dan penat, sebenarnya banyak nak buat jahat. Effort kena pakai usaha. Macam orang tu nak isap dadah ke dan sebagainya, kena beli. Kan? Dia akan kena berletih penat, usaha dan struggle. Nak berzina ke, nak minum arak ke, berjudi ke. Sebenarnya benda tadi memang ada benda tu, effort. Kena ada effort. Berletih penat dan kan dia kata tasla naron hamiyah. Tapi bila sebaliknya, kalau kita baca depan sikit, wujuhun yauma idzin naimah lisa'iha radiyah. Wajah-wajah pada hari berkenaan naimah dalam kenikmatan. Kenapa? Lisa'iha radiyah. Kerana usahanya yang diredai. Pun kena usaha juga. Masuk syurga kena usaha, masuk neraka pun letih penat juga. Sebab tu nak ayat ni kata
Ya ayuhan nas, kan, wahai ya ayuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadahan, engkau berletih penat kepada Tuhan engkau satu letih penat. Famulaqihi, lalu engkau akan bertemu dengannya. Apakah nya itu? Bertemu apa? Qila, dikatakan yang pertama, tulaqi rabbaka, engkau akan bertemu dengan Tuhan kau. Patutlah kata tak ada gula, memang tak ada gula kopi ni. Yang kopi hang tuah biasa tu ada gula kan? Yang hijau lah ada gula. Tak ada gula. Okey. Tak apa lah, tak kisah. Okey. Tunggu-tunggu gula tak ada rasa gula. Baik. Okey, jadi qila dikatakan rabbuka. Qila tulaqi rabbaka, engkau akan bertemu Tuhan kau. Wa qila dikatakan tulaqi amalaka, engkau bertemu dengan amal engkau. Hi itu apa? Kan? Engkau berletih penat kepada Tuhan kau satu letih penat, lalu engkau akan bertemu dengan nya. Nya tu apa? Nya tu Tuhan, nya tu letih penat yang kau buat. Dan sebenarnya dalil kepada dua-dua benda tu, ya. Memang dalil tak salah. Kedua-duanya sahih, dia kata. Macam dikatakan dekat sini, wakilahuma sahihun muhtamalun. Dia kata dan kedua-duanya maksud tadi adalah benar. Masa kita bertemu dengan Allah Ta'ala hari kiamat, dan kita akan bertemu dengan amal kita buat. Akan nampak amal kita balik. So tak ada benda yang salah. Cuma hi tu balik pada mana? Kat situ lah. Li'anal insan sayulaki rabbahu wa yulaki wa amalahu. Kerana manusia ni, insan ni akan bertemu dengan Tuhannya dan akan bertemu dengan amalnya. Dua-dua kita akan jumpa pada hari kiamat nanti. Tak siapa yang kata jumpa Tuhan saja. Tak ada. Jumpa amal sekali. Sebab tu ini antara dalil yang patutnya kepada siapa yang geng-geng apa Quraniyun ke apa benda ke, yang kumpulan-kumpulan apa yang hakikat-hakikat makrifat tarikat kan, kadang-kadang dia sebut-sebut tentang jumpa Tuhan, tapi dia lupa tentang amal yang dia bawa apa benda. Diorang setuju kita jumpa Allah Ta'ala akhirat nanti. Jadi soalan sekarang, apa yang awak bawa jumpa Allah Ta'ala? Apakah yang akan awak bawa jumpa Allah Ta'ala? Adakah amal yang awak jumpa tadi baik ataupun buruk? Itu nilai sebenar kita. Dan bukan kau setakat macam tu Abu Bakar Siddiq pernah, dia tengok kan, dia tengok burung, dia kata kan baik aku jadi macam burung, kan makan hidup sekian-sekian dan mati tak kena hisap. Kita kena hisap. Amal kita akan ditanya balik. Kalau jumpa Allah Ta'ala sahaja, tak ada soal jawab, tak ada hal, tak ada masalah kan. Tapi bila soal jawab tu akan berlaku, ada masalah. Okey. Wa mithluhu, dan seumpamanya juga. Okey. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat, wa innahu, ayat ke-7. Wa innahu ala dhalika la syahid. Wa innahu ala dhalika la syahid. Innal insan rabbihi lakanud. Wa innahu ala dhalika la syahid. So, jadi kat situ sebenarnya manusia ni innal insan rabbihi lakanud. Sebenarnya manusia ni kepada Tuhan dia benar-benar, jap kalimah jangan pakai. Okay. Apa selalu? Sejak dengar cerita buaya ni macam-macam benda buat bunyi. Tidak bersyukur kan? Kanut ni tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya. Wa innahu, sebenarnya dia. Siapa dia tu kan? Ala dzalika la syahid, di atas itu, mana sifat tidak bersyukur itu benar-benar menyaksikan. Fa fi marja'i ha al-kinayati qaulan. Okey, dia kata maka dia kata kat sini dalam tempat rujuk ha tu, innahu ala dzalika la syahid, ha tu al-kinayah yang dikinayahkan kat situ. Sebenarnya dia di atas itu, yakni sifat tidak bersyukur itu benar-benar menyaksikan. So ada dua pendapat. Al-awwalu anna marja'aha ila Allah. Maka rujukan hu tu kepada Allah. Ini sebab tu kita kata hu ni kan, jaga sikit. Kan, pasal kita kata pertama sekali dia bukannya min asmaul illahil husna. Bukan nama Allah yang terbaik. Sebab dia kata ganti nama yang kalau dalam kedudukan tertentu
dia jadi manusia. Kadang-kadang tentu dia jadi kembali kepada Allah Ta'ala, kadang-kadang kepada Nabi, kadang-kadang kepada para malaikat, mungkin Jibril ke, kadang balik pada iblis, syaitan. So jangan kita gunakan suka hati macam tu. Namun gitu ialah macam biasalah kan, pada kumulungan yang tak mau ikut sunnah, nak ikut bid'ah, dia buatlah apa nak buat. Bid'ah lah, confirm bid'ah. Benda Nabi tak ajar, tak buat, bid'ah lah dalam agama. Cuma dia kata hasanah ke dalalah. Dia kata tak ni sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah dia kata. Bid'ah dalalah ke hasanah. Yang Nabi berikan dalalah aja. Sama ada dia hasanah atau bukan sayyi'ah, dalalah. Jadi jadi kat situ sesungguhnya dia tu kalimah dia innahu tu ala zalika lasyid, sesungguhnya dia atas itu, atas sifat insan tidak bersyukur nikmat Tuhan. Dia benar-benar menyaksikan. Siapa dia? Anna marja'aha ila Allah. Tempat rujuk dia adalah kepada Allah. Wa bihi qala Ibn Abbas wa Ibnu Juraij. Okay? Dengan pendapat inilah berkata Ibn Abbas dan juga Ibnu Juraij. Ibnu Juraij pun sama kata yang sama, dia dua. Ibnu Juraij ni antara guru Imam Syafi'i rahimahullah. Melalui dia lah banyak kaul. Atau kalau anda dengar berkenaan dengan jumlah atau kadar air 2 kulah itu adalah 500 kati Baghdad, dia lah orang yang sebut benda tersebut. Dia tabi'in lah, yang mengatakan perkara berkenaan. Okey lah. Itu kata kena pukul, okey. Bukan eh? Ya. Kita ada nampak video kan, ingatkan abang kita kena. Terkejut juga. Tapi lah macam-macam orang kata sekalipun, seorang tunjuk jari ke, seorang apa benda pun, sebenarnya cerita macam ni. Memanglah kadang orang tua, kadang bukan abang orang tua tak reti bahasa ni ada ramai kan. Saya pribadi saya pun pernah jumpa seorang hamba Allah Ta'ala. Memang ketika tu saya kata kalau dia cakap banyak saya sepak longkang. Tuan-tuan mungkin tak gambar dan kata ustaz melampau. Nah, serius kan. Memang saya ketika tu saya ingat macam kalau lah dia cakap banyak lagi saya pukul. Dia kisah dia macam ni. Kita uruskan satu pernikahan, nak buat dekat satu tempat, tak sebut nama ni jadi umum lah. Jadi saya lah orang yang menghubungi jurunikah tu. Jurunikah tu buat lawak. Dia bertugas, jawatan rasmi dia di surau tersebut muazzin. Dalam masa sama dia bawa teksi, keluar masuk bawa orang. Kita tak apalah, kita call dulu nak pakai sampai pukul 1. Kita lewat sikit, saya kata lambat sikit datang, pukul 2 insya-Allah sampai. Minta tunggulah, dia tak tunggu, tak apalah. On the way dia pergi tu, kita telefon, dia kata apa, nanti asar saya datang. Tak apalah. Okay, kita semua tunggu ni, wali semua ada ni. Ni bukan nikah lari ni. Wali-wali semua wujud. Saya nak cepat urusan kan. Jadi minta nak jumpa dia. Kita pun contact lah. Semua peringkat dah selesai. Tapi saya dengar lah daripada imam masjid. Kata ustaz jaga-jaga sikit dia punya junikah ni memang banyak songeh sikit, dia kata. Suka marah-marah orang lah, garang-garang dekat bakal pengantin lah sebagainya. Saya kata tak apalah. Kali bila tu saya telefon lah. Sampai asar dia tak datang. Dia tak ada. Saya pun call dia, kita dah solat asar dia tak datang. Dah lah azan asar bukan dia yang laungkan. Walaupun dia punya nama jawatan dia Bilal bagi surau tersebut. Dia hilang. Kita call, kata saya datang. Lepas tu cakap datang awal lah, tak datang. Saya kata saya telefon dah beritahu. Lepas tu cakap tadi kan, tuan kata suruh datang asar ni, kami ada kat sini, tunggu daripada Zuhur sampai asar. Nabi minta ni lah. Dia kata tak ada ni, tunggu Isyak pula. Tak pergi. Tak, saya call, tak faham bahasa ke? Dia cakap yang tu. Saya kata tak apalah. Okay, tapi kita orang pergi urusan, pindah urusan daripada junikah tadi, pergi terus ke Shah Alam. Shah Alam kata, kami biasa dengar pasal pakcik ni. Dia masalah, dia kata. Tak apalah. Itu satu hari saya kata, kalau lah saya jumpa pakcik ni, saya pergi hantar motor basuh dekat tempat berdekatan surau tu. Kata kalau jumpa pakcik ni, saya akan cakap dengan dia. Gigi tinggal motor basuh, kita nak solat asar. Tembung dekat pintu masjid, pintu surau. Tapi kita nak solat tu, solat dulu lah. Solat dulu, naik atas. Solat dulu. Naik atas solat. Kata lepas solat, kalau jumpa lagi cakap. Tengok turun-turun tengok makan cendol kat bawah. Depan pakcik tu. Saya pun. Saya kata, tuan nama sekian-sekian ke? Dia kata, ya. Tuan juru nikah sini? Dia kata, ya. Atau tuan tak apa biadab sangat. Kan, korang ajar kat orang sebagai cakap macam ni, saya kata. Kan.
Saya kata tuan memang betul dia pegang jawatan ini, tapi tuan kena ingat sebenarnya tuan bukan wajib pun ada. Sebenarnya wali dia ada, boleh nikah kan dah. Tapi kita ikut prosedur tuan je macam ni, saya kata. Apa ni? Saya kata. Dia kata kenapa biadab sangat kan? Kalau orang cakap yang baik, kenapa nak kena kata kurang apa? Tak reti bahasa ke? Kenapa saya kata? Yang pak cik jual cendol tu dah ketar. Saya tak pergi kopiah tu. Pakai t-shirt rambut panjang. Dia dah macam gitu. Saya kata kalau dia cakap banyak saya sepak. Tapi alhamdulillah dia gitu dia diam. Okay, saya belah. Tak adalah, tapi cerita dia kadang-kadang betul. Tapi dalam masa yang sama tetap Nabi kata apa? Laisa minna, bukan golongan kami, man lam yarham saghirana walam yuqir kabirana. Siapa yang tidak menghormati orang tua kami dan tidak berbelas kasihan pada orang muda kami. Benda tu tetap kena kira. Walaupun saya kata hari itulah saya punya perangai, niat saya salah. Kalau saya kata pak cik tu masuk longkang hari tu, Allah Alam. Tapi cerita dia memang tak elok. Kalau perkataan sikit pun tak boleh. Kan kalau pak cik tunjuk tangan ke, jilid lidah ke gitu kan. Dia ejek sekalipun pasal tak luar. Awak faham tak? Kena ingat satu benda yang asas dia. Awak bila orang cuit, awak cuit balik tak apa. Tapi kalau dia kata orang ejek dengan bahasa, awak tak boleh pukul. Pusing mana pun salah. Kalau budak tu buat pun, tunjuk bagi syarat, pukul pakcik pun salah juga. Pakcik tu pukul. So balik pada asal, isyarat, ejek, jangan tak boleh balas dengan pukul. Masuk mahkamah mana pun tak menang. Takkan menang, masuk mahkamah mana sekalipun. Yang ada mungkin kalau dia kata orang tu mengaibkan maruah. Kan ahli keluarga dia, contoh macam isteri dia kat sebelah orang tu kacau ke. Ya. Itu memang kita kata, boleh kata semua mahkamah dunia kan, iktiraf perbuatan apa benda lelaki tu buat. Ada pun bab kena masalah ejek-ejek ni tak boleh sampai peringkat. Ya, kita ingat kan ejek-ejek sampai bakar mati. Yang surat Hafiz tu, ejek mengejek bawa sampai bakar mati. Itu tak ada. Ejek balas ejek sepatutnya. Walaupun kita lepaskan, maafkan lebih baik. Ada pun menggunakan benda tu macam kekerasan tak boleh. Tapi alhamdulillah abang kita selamat. Kita ingat betul bang. Nampak dia jauh macam abang. Dia macam terkejut kan. Ala kuliah. Okay, jadi faham maksud Okay. So kalimah kita panggil apa? Dhamir tadi kita kata dia punya kerujukan atau kembali tadi lebih dari satu yang disebut. So jadi kat situ tadi kan amal kita buat ataupun apa sikap tidak bersyukur kita tu sebenarnya pertama Allah Taala kan apa kembali kepada Allah Taala itu macam dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Juraij. Kemudian wasani yang kedua marji'aha rujukan bagi tempat rujuk bagi dhamir tersebut adalah ilal insan al-kanud, kepada manusia yang tidak bersyukur itu sendiri. Sebab kita ada satu kaedah dalam Al-Quran Karim, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Surah Al-Qiyamah ayat ke 14-15. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia ke atas dirinya sendiri dia yang sangat-sangat melihat, basirah, sekalipun dia berikan bermacam-macam alasan. Mulut kita boleh cakap saya tak niat. Yang tahu kita niat ke tidak siapa? Allah dengan diri kita sendiri. Asal awak pegang kita akan bagi alasan lah. Benda salah kita buat. Jadi Al-Quran letakkan satu guideline. Sebenarnya bahkan manusia itu atas dirinya sendiri dialah lebih melihat, sekalipun dia berikan bermacam-macam alasan. Macam-macam alasan dia bagi, tapi yang tahu betul tak alasan tu benar, memang dia ikhlas, memang itulah alasan dia, ataupun sebenarnya ada alasan lain yang dalam diri dia orang tak tahu, dia tahu. Macam orang tu buat karikatur kan tentang Nabi ke, tulis kalimah tentang Islam ke, dia boleh cakap lah macam-macam, saya tak niat, tujuan saya adalah bla 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 bla, tapi yang tahu sebenarnya hanya Allah dan dia. Lepas tu kat sini bila dia kata manusia yang tidak bersyukur tu, dialah yang sebenarnya lebih menyaksikan terhadap dirinya sendiri. Okay? Innahu ala dzalika lasyahid wa innahu ala dzalika lasyahid. Semua dia atas perbuatan tidak bersyukur tu, dia benar-benar menyaksikan sendiri. Tu faham maksud dia. Ruwiya hadza an Ibn Abbasin. Dia kan ini juga daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Okey. Itu satu. Tadi satu dhamir
banyak tempat kembali. So kalau diterjemahkan oleh atau disebut oleh ahli tafsir tadi, ini maksud ini atau ini maksud ini, kembali pada berlainan tempat rujukan dhamir tersebut, kata ganti nama berkenaan, maka tak apa. Ini tak ada masalah. Okay? Pasal memang kita bincang tadi pun, maksud ayat tidak lari. Maksud ayat tidak berubah. Maksud ayat tidak berubah. Setakat ni yang kita tengok yang akan timbul masalah berubah tadi, yang pada bahagian pertama, itu yang ketiga iaitu macam kuruk tadi. Kalau kita pakai A tak boleh masuk B, kalau B tak boleh masuk A. Yang lain semua setakat ni dia flow dia sama je. Beza pun tak apa. Lain-lain ditunjukkan pun tak apa setakat ni. Okey. Baik. Asal ni yang kedua dalam masalah dhamir ni pula. An yakuna fil ayati dhamiran. Dalam ayat berkenaan ada dua dhamir. Wa kullu wahidin minhuma yarji'u ila marja'in la yarji'u ilaihi al-akharu. Setiap satu daripada dhamir berkenaan kembali kepada satu rujukan. Yang tidak kembali kepadanya yang satu lagi. Ada dua dhamir, tapi dhamir ni kalau kita kata kembali pada salah satu di antara dua perkara. Kalau balik pada ini, dia akan balik pada ini. Satu je. Fa yakun lil ayati aktsara min makna, maka akan jadilah untuk ayat tersebut lebih daripada satu makna. Fayanassu kullu wahidin minhum, lalu akan menaskan, menyatakan setiap seorang di kalangan ahli tafsir tu ala ahadi hadil ma'ani, pada salah satu di antara makna-makna ini. Maksudnya dengan maksud dia bila dhamir tu ada dua, so balik pada A atau B. Kalau kita bincang macam ni, maksud dia macam ni, kalau macam ni maksud macam ni. Dan ahli tafsir tadi bila percanggahan bertimbul adalah bila dia pilih dhamir tu nak balik pada mana. Dhamir satu lagi kepada siapa. Cara macam sama juga yang atas, cuma beza dekat sini adalah dia ada dua dhamir. Yang tadi atas tadi ada satu dhamir. Satu dhamir. Yang ini ada dua dhamir. Okey. Misaluhu, contoh dia qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat ke-10. Surah Fatir ayat ke-10, Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Kepadanya itu Allah. Yas'adul kalimut thayyibu, kata-kata yang baik akan naik kepada dia. Wal amalus salihu, dan amal soleh pun yarfa'uhu, dia akan mengangkatnya. Okey, kepada Allah, kepada dia naik kata-kata yang baik. Mana qaulu la ilaha illallah dan apa yang seerti dengannya. Demikian juga amal yang soleh, kemudian yarfa'uhu. Nak balik pada apa? Dia angkat amal soleh tu ke? Yang pertama dah kata dah, kepadanya naik kata-kata yang baik. Dan amal yang soleh, yarfa'uhu, dia akan mengangkatnya. So nak balik pada apa? Dia kata fafi qaulihi yarfa'uhu dhamiran. Dia mengangkatnya. Dia tu atau ia tu mengangkatnya, mengangkat apa? Siapa yang mengangkat? Allah mengangkat ke? Kalimat thayyib tu mengangkat amal soleh. Saya baca nanti nampak dah blur, nampak dah sorang-sorang mata macam apa benda ustaz cakap ni. saya tengok yang terbaru apa saudara kita Ikram, dia ada letakkan apa geng apa Hindu yang apa ada fahaman wahdatul wujud. Me in me is not me in you. Not me in all. Anybody dia kata me, saya kata me apa, banyak mana me dah. Kan? Dia sama macam geng memang wahdatul wujud macam tu jugalah. Macam lagu M Nasir kan. Dalam aku ada dia, dalam dia ada semua. Dalam aku ada dia kan, dan dalam dia ada semua. Itu benda tu yang dia di dalam aku melihat engkau, di dalam engkau aku melihat aku. Itu wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Lagu Cermin Mimpi. Oh, hafal aja. Cermin Mimpi, lagu apa Taman Senyap itu Hud-Hud. Dewa yang mana? Dewa yang Indonesia tu. Itu diorang lagi banyak. Belah Indonesia je kata buat sesat dia melampau. Ya, betul. Memang macam tu. Dia macam yang dalam Cermin Mimpi tu, di dalam aku melihat engkau, di dalam engkau aku melihat aku. Dan sebenarnya kita adalah sama. Betul juga. Yang dalam yang apa burung apa Hud-Hud tu kan. Taman Senyap itu Hud-Hud tu. Yang tu memang tu 73 pintu. 73 jalan, yang satu jalan ribu-ribu bangga satu. Saya tak tahu, kawan saya ajar.
Dia kata dia beritahu maksud Madrasah Tua ni konon dia dahulu apa Hamzah Fansuri dia dah buat gambaran tentang apa burung-burung ni lari cari, tapi sampai apa satu je. Yang konon hud-hud lah yang dapat berita yang betul. Lepas tu yang kata Al-Gojo kan, jangan tunggu dulu kan. Mana nak pancung kepala jangan pancung dulu, tunggu kejap aku nak terangkan. Halas lah. Banyak orang kata tak ni geng-geng terwujud. Ayat lagu ni best. Kafir lah. Kalau dia kata macam tu kafir. Kalau anda kata kita jumpa orang tu kafir lah. Kalau dia tahu kita tahu dia, jangan solat belakang dia. Soalan tajuk sekarang masalah dia. Dalam masyarakat Islam kita di Malaysia ni, kadang-kadang bila orang tanya bab ni lah. Dia kata ustaz Asy'ariyah macam ni ke, imam tu Asy'ariyah, boleh tak kita solat belakang dia? Kalau selagi dia tak berfahaman kufur macam tu, maka boleh solat belakang dia. Sebab dia Asy'ariyah ni ada yang mild. Ada yang dia sikit-sikit je. Yang ni yang sampai peringkat Jawahatul Wujud ni tak boleh kat solat belakang dia. Seorang yang mengatakan Allah adalah Nur Muhammad, kafir lah. Apa masalah dia? Allah tu adalah Nur Muhammad, kafir. Tak boleh kita solat belakang dia. By name tak sebut lah. Kadang orang kata ustaz kafirkan orang ke. Siapa dia? Yang ni tak mengaku. Kalau dia mengaku terang-terangan, macam yang macam Hallaj tu, depan-depan dia mengaku. Yang lain-lain batal pakai syair je. Banyak lain pakai syair. Macam tadi lagu tu. Syair. Bila syair, dia boleh bunyi macam-macam dan boleh interpret macam-macam. Kebanyakan dia orang pakai syair. Lepas tu macam geng-geng yang ikut Rumi tu kan. Dia ikut syair. Lepas tu macam geng-geng Sufi lain, pakai syair juga, qasidah. So dia pakai qasidah, dia tak pakai ayat direct. Sebab dalam qasidah ni, bila syair, anything happen. Baris depan jadi baris belakang, belakang jadi depan, semua je akan terlibat. So bila kita tanya macam ni, dia lompat macam ni. Kita pegang macam ni, dia lompat macam ni. Dia akan pakai syair. Sebab tu dalam kes geng Sufi yang biasa pun, dalam qasidah tu ada kufur. Problem dia, kita boleh pinpoint dengan dia direct sebab dia akan lari. Dia kata, bukan saya maksud macam ni. Dia biasa syair tu jadi dia punya senjata. Senjata dia untuk lari pakai syair. Cakap direct masalah. Yang apa? Bila Al-Hallaj tu dia kata anal haq. Itu habislah. Akulah al-haq. Itu tabaraka wa ta'ala. Memang kat situ sampai habis tak dapat peluang lah. Yang lain-lain ni biasa dia suka sebut benda tu double meaning. Dengar bunyi macam ni tapi bila tanya balik dia kata tak saya masukkan macam ni. Biar. Ni ada gula tak? Ini ada gula. Tadi tak ada gula, ni ada gula. Okey. Okey. Elak. Orang yang tak Islam dia kita ragui, kenapa nak kita solat belakang dia? Kita tak muayyan dengar Bila kita kata kalau orang tu diragui berkenaan keislamannya, lari apa masalah dia? Kita ragui keislaman dia dengan sebab amalan dia buat. Saya ingat dulu pak mentua saya lah. Dia dapat seorang ustaz baca Quran, dia cerita saya. Apa benda ustaz tu buat jap. Tanam diri dalam tanah. Korek lubang belakang rumah, tanam di tanah, tanam separuh. Zikir tunggu terkeluar, tak keluar. Jadi pak mentua saya last sekali berhenti belajar dengan ustaz tu. Cerita dia pasal dia dapat tahulah. Dia kata Tok Guru Hang lah. Guru Hang buat kerja macam ni dia kata. Ada something saya tanya. Ustaz dia buat benda tu. Antaranya lah dia cari ilmu gaib dan sebagainya, keris tegak berdiri. Dia kalau banyak kepercayaan macam tu tinggalkan lah. Ada separuh tu macam kes yang inilah besok saya bawa. Yang tulang duyung tu. Jadi kufur lah, tak kufur pula. Tapi pasal dia punya dah ada interpretation tadi. Jadi kita kata awak percaya mana? Percaya Allah Ta'ala tapi melalui cincin ni lah. Masalah. Dia kat situ yang panggil ada syubhat dalam kata-kata dia. Yang kalau soreh kita tinggalkan terus.
Balik ganti lain lah solat. Dan kadang-kadang macam ni, ada orang jahil. Kena jahil Dia jahil. Dia cakap macam tu, dia jahil. Atas kejahilan tadi dimaafkan. Contoh macam zaman Imam Ahmad lah. Kalau ikutkan kepada tajuk zaman tu, tak diajak oleh Imam Ahmad jangan solat belakang Mu'tazilah. Walaupun kata-kata Mu'tazilah tu kufur. Kata-kata diorang kufur. Tapi pasal ada pasal cakap tadi macam ada double meaning. Boleh maksud ini, boleh maksud ini. Boleh tanya balik macam dia bagi alasan, tapi alasan dia salah. Kat situ kita pandu pada salaf lah. Diorang tak lari. Itu ulang balik. Macam Mu'tazilah sejak boleh tak jelas Yang dia kata Allah Ta'ala kalam Allah makhluk. Jadi tak jelasnya. Tambahan-tambahan separuh mereka tu dengan etikot sama. Macam dia kata kalau Allah Ta'ala berkata-kata maka Allah Ta'ala makhluk, dan tak kata Allah Ta'ala tak berkata-kata. Masalah juga. Sama je. Balik pada asal kita pegang itulah. Tengok salafus soleh. Diorang lari tak? Macam Hajjaj kan. Bi Yusuf Al-Thaqafi. Punyalah zalim dan jahat dengan perangai dia apa benda. Tapi Ibnu Umar masih lagi solat belakang dia. So kena faham kat situ juga. Allah alam balik banyak solat lain tidak Allah alam. Tapi macam saya tadi, macam orang tadi, kadang-kadang mungkin yang lebih aula untuk kita jumpa di lepas Jumaat tadi, tanya dia balik. Apa maksud Tuhan kata macam ni? Kadang-kadang dia kata tu depan-depan dia. Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, solat balik. Tak betul. Kalau dia kata dia cakap tu kan dengan terang maksud saya macam ni. Kalau maksud dia tu salah, memang tak betul kan. Cara cakap tu dengan terang itu maksud saya. Dia kata walau Quran kata saya tak setuju. Kan dia pergi sebelah komat solat balik. Depan-depan dia tunjuk balik. Ini tajuk problem dia. Pakai kat situ masalah dia pasal diorang ada akidah tahawiyah macam geng. Siapa yang sesat tu? Banyak sesat kan. Ala guru Zamihan Hasan Saqaf. Dia buat syarah akidah tahawiyah juga. Awak kena ingat. Ya saya. Awak kena ingat ada orang geng-geng tu sendiri buat. So dia sesat. Dia buat syarah akidah tahawiyah versi dia. Atau Said Fudah kan. Pun buat syarah-syarah tentang akidah. Yang dia ambil kitab Muktabar pun dia syarah. Tak gunalah. So orang macam ni kadang dia ingatkan ini betul. Kita tak boleh buat apa lah. Tapi kalau dia kata tanya-tanya dia kata saya tak setuju dengan Quran kan. Pergi sebelah tu, tengok muka dia pandang. Qomat, solat balik. Kalau dia pergi 3-4 orang, solat balik. Kalau tanya kenapa? Saya tak boleh solat belakang awak. Belakang tuan, belakang ustaz. Saya tak boleh solat belakang ustaz. Ustaz dah kufur. Cakap direct depan tu dekat dia. Ada pun macam kita bincang macam ni, tak selesai dengan dia. Lepas tu kalau kata kalau betul kita nak ni, jumpa dia. Cakap dia tanya balik. Dan bila tu dia isytiharkan. Solat depan-depan dia juga. Dia tak habis cakap lagi, bangun, minta maaf, nak gerak pergi sebelah, Allahu Akbar. Dia tanya, lepas solat dia tanya, apa solat balik lah. Kenapa? Macam mana saya nak solat belakang orang tolak Quran? Gitu je. Alah macam geng-geng ni biasa buat. Orang tak kunut subuh dia qomat solat balik. Padahal kunut subuh tu bukan rukun, bukan fardu solat, bukan syarat sah solat. Tiba dia solat balik apa? Tu konsep dia macam itulah. Kena sedarkan orang macam tu cara baik. Ala kulihal, okay, balik pada tajuk dia. Dhamir ni yang kata dia, aku, engkau sebagainya. Benda ni boleh berkebarangkalian banyak. Tahu. Jadi konsepnya cuma pada salafus soleh. Rujuk dhamir ni tadi memang pada zahir ayat sahaja. Tak ada balik pada yang tak difahami ataupun dikelirukan. Tak ada salafus soleh lari ke tempat lain. Okey. So dekat sini fa fi qawlihi yarfa'uhu dhamiran. Dalam firman Allah Taala, dia mengangkatnya atau ia mengangkatnya. Okey. Ad-dhamiru zahiru, dhamir zahir dia wa huwal hak dhamir tu yang yarfa'uhu tu wa huwa fi mahallin nasbin, dia mahal nasab. Dia pada kedudukan jadi kena perbuatan. Dalam bahasa Arab macam ni. Bila katakanlah satu kalimah tadi memang mansub, dia jadi maf'ulun bih. Contohnya macam daraba aliyun amran. Ali pukul amr. Mesti amran mesti pada atas. Tapi bila kita letak darabahu aliyun, kita tahu dah
Siapa pukul dia? Amr kena pukul. Siapa pukul dia? Man darabahu. Man darabahu. Hu tu dia memang automatik kedudukan dia adalah maf'ulun bih. Mahal tempat duduk dia tu tempat maf'ulun bih. Tempat nasab. So kita kat sini kan dalam okey. Kemudian ad-dhamir mustatir dalam yarfa'uhu tu pula ada dhamir tersembunyi. Wa fi mahalli raf'in fa'il. Dia ada dalam kedudukan pelaku perbuatan. Rafa' fa'il. Sebab contoh macam darabahu aliyun ataupun darabahu aliyun darabahu. So dalam kalimah daraba tu mesti ada kata ganti nama. Dia memukul. Nya siapa? Okey. Dia memukulnya. Kat sini dalam ni maksud dia ia atau dia mengangkatnya. So ada dua dhamir Dalam ni ada dua dhamir. Satu dhamir yang mengangkat, satu dhamir yang diangkat. Okey, soalan sekarang ni siapa angkat siapa? Sebab balik pada kat sini kata apa? Ilaihi kepadanya Allah. Yas'adul kalimut tayyibu akan menaik kata-kata yang baik. Wal amalus salihu yarfa'uhu dan amal yang soleh pula ia mengangkatnya. Siapa angkat siapa? Maksud dia Allah mengangkatnya kepada dirinya ataupun amal soleh tadi mengangkatnya tu apa? Kalimat tayyib tadi. Kalimat tayyib tadi diangkat oleh amal yang soleh. Faham tak? Dalam tu dhamir tadi boleh tadi boleh balik pada Allah, boleh balik pada amal soleh, mengangkatnya. Nya tu boleh balik kepada kalimat tayyib. Kalau ini masalah dia ataupun maksud lain dan dia mengangkat pula Allah, dia mengangkat kepada dia naik kalimah tayyib dan dia pula mengangkat akan amal soleh. Tu dua-dua tu boleh maksud. Okey. Wa kullu wahidin minhum yarji'u ila marji'in la yarji'u al-akharu ilaihi al-akharu. Dan setiap satu daripada dhamir tadi, dhamir zahir yang mahal nasab yang jadi maf'ulun bih ataupun dhamir mustatir yang tersembunyi mustatir maksudnya tersembunyi, dia pada mahal rafa', kedudukan rafa' itu fa'il. Okey, dua dhamir tadi. Dua dhamir tadi akan kembali kepada rujukan tempat balik yang tidak kembali kepadanya satu lagi. Maksud dia yang mengangkat dan yang diangkat kan dua. So kalimah ni ia mengangkatnya. So kalau kita letakkan Allah mengangkat akan amal soleh tadi, maka yang ini bukan amal soleh lah. Ya rafa'uhu tu kena maksud lain. Faham tak? Ya rafa'uhu kalau kita kata Allah mengangkat je itu amal soleh. Tapi kalau kita kata yang mengangkat amal soleh tu yang diangkat, maksud dia bukan yang mengangkat. Kalau kita letakkan hu ujung tu, dia mengangkatnya, kita kata itu amal soleh. So kita kata yang mengangkatnya Allah. Tapi kalau kita kata yarfa'uhu, amal soleh akan mengangkat dia mengangkat amal soleh tu akan mengangkatnya. So hu tu akan balik pada yang lain. So kita tak boleh kongsikan dhamir tu. Macam saya kata dia memukulnya. Dia yang memukul dengan nya yang kena pukul tak boleh sama. Tak boleh balik pada satu rujukan yang sama. Mesti salah satu je. Kalau kita kata ini Allah, amal soleh kan jadi yang diangkat. Kalau kita kata amal soleh yang mengangkat dan benda tu maksud lain pula, akan kembali kepada kalimat tayyib. Kita tak boleh balik pada satu benda yang sama. Okay, dua dhamir tadi. Okay. Fa dhamiru zahiru. Dhamir zahir dia kata ya'udu 'alal kalimit tayyibi, dikembali pada kalimat tayyib. Mana amal soleh masa kepada Allah, kepadanya itu Allah naik akan kata-kata yang baik. Dan amal soleh kalimat tayyib tu akan mengangkatnya. Kalimat tayyibu akan mengangkatnya. Macam dia kata kalau orang tu tak ada tauhid. Tak ada tauhid. Amal soleh dia buat ada guna tak? Tak ada guna. Banyak mana dia solat sekalipun, banyak mana dia buat kerja amal kebajikan sekalipun, takkan diangkat. Sebab tu kenapa kalau kita faham kat sini, ini sudut asal kenapa kita lihat kadang ustaz sunnah ni sibuk tekan ke masalah syirik. Bab lain tak kisah. Orang tak beramal apa benda, cuma baru-baru jadi kes sujud masalah kunut lah, masalah inilah, masalah itulah timbul.
Sedangkan pada asalnya kita tak ada kisah. Orang tu nak pilih amal mana dia nak buat. Tangan nak duduk mana dan sebagainya. Kaki nak rapat ke tidak ketika sujud. Itu tak ada hal. Tapi kalau anda kata kita bincangkan masalah tauhid, kita tak ada kompromi. Sebab amal kebajikan kita, amal soleh kita, boleh berbagai. Contoh macam cara tangan kita angkat kan. Tinggi mana? Sini ke? Atau sini ke? Dua-dua dalil ada. So tak ada masalah untuk orang tu pilih salah satu. Mana yang dia kata, tapi saya punya lagi kuat. Tak ada hal. Kan, tasyahud gaya gerak ke tak gerak? Kan, ni gerak ke? Tak gerak. Tak ada hal. Pilih mana satu. Kunut subuh tak kunut subuh? Tak ada hal, pilih mana satu. Bila cakap macam ni, tapi ustaz saya kata, ustaz awak, saya last kali saya sembang seorang kawan kita, dia kata, tapi syekh kita kata macam ni. Hadis yang hadis Ibnu Mughaffal, yang bila anak dia tanya, wahai bapa, dia kata apa benda ni? Dia kata muhdas. Itu yang dipakai sebagai rujukan. Saya kata balik pada orang yang cakap tu, saya kata betul. Ini kata seorang sahabat tadi. Dia kata benda tu muhdas. Tapi masalahnya, soalan saya nak tanya, ketika dia cakap muhdas tadi, orang tengah buat ke orang tak buat? Tengah buat lah tu anak dia tanya. Soalan, kalau dia cakap tadi, adakah hujah pada orang lain? Tu soalan yang tanya juga. Sebab dia bukan the only sahabat yang wujud. Kalau dia the only sahabat yang ada, kita bincang. Kita kata anggap yang lain tu semua tak betul. Tapi masalah dia ketika buat tadi, ada orang lain buat. Macam juga ketika mana Huzaifah bin Yaman kan, dia tak setuju dengan tajuk qiyam, tajuk iktikaf pada selain 3 masjid. Bukan, Salman Farisi tak setuju. Dia itulah hadis tu datang. La i'tikafa illa fi thalathati masajid. Tidak ada i'tikaf kecuali pada 3 masjid. So i'tikaf pada masjid yang lain maka tak sah. Termasuk yang bukan masjid Termasuk yang bukan masjid. Yang kadang saya dengar ada orang pergi i'tikaf tempat yang tak ada solat 5 waktu dilaksanakan. Yang orang akan datang untuk qiyam saja atau Jumaat saja. Maka tak boleh untuk anda i'tikaf di situ. Dia paling kurang dia mesti ada azan 5 waktu. Khilaf berlaku pada Jumaat ada ke tidak. Tapi kalau tak ada solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tak ada, maka itu dianggap bukan musalla khas. Maka untuk tajuk masjid tak dapat dekat nama tersebut. So jangan i'tikaf tempat macam tu. Tapi seronok tak? Ada orang belanja makan. Tahu tadi saya tak tahu kan? Ini tak nak peringatan. Tempat yang macam tu bukan tempat untuk iktikaf. Walaupun seronok kita, semua kawan kita, semua ahli sunnah duduk situ. Tapi itu bukan. Sebab balik pada asal, masjid mesti ada paling kurang azan 5 waktu. Kalau azan ketika waktu office hour je, tak edil lah. Tak boleh kita kata ia sebagai tempat untuk iktikaf. Okay, ala kulihal. Ini saya cerita ni berkenaan dengan orang yang kata tak boleh langsung. Kecuali 3 masjid. So bila kita sembang, dia kata hadis yang datang sebut berkenaan dengan perkara ni, Salman Farisi tak setuju dengan orang iktikaf selain 3 masjid. Lalu dia kata pada Ibn Mas'ud, ni apa benda ni, aku lihat orang semua iktikaf dekat mana-mana masjid ada. Lepas tu Ibn Mas'ud jawab. Jawapan Ibn Mas'ud ni adalah perkara yang patut kita tumpukan. Dia kata apa? La'allaka akhta'ta wa asabu. La'allaka nasita wa dhakaru wa akhta'ta wa asabu. Barangkali engkau lupa, dia orang ingat. Barangkali engkau lupa, dia orang ingat. Barangkali engkau salah, dia orang betul. Tak, Ibn Mas'ud punya kata-kata tadi, dia tak kata terus pada Salman jangan A, ataupun kata B. Pasal Salman tak setuju dengan orang iktikaf except 3 masjid je. So bila ada iktikaf yang bukan 3 masjid, dia anggap tak sah lah. Mana masjid mana-mana kan, kita kat Malaysia ke, dia tak jadilah. Tapi bila kita dengar balik kata-kata Ibn Mas'ud, barangkali engkau lupa, dia orang ingat. Barangkali engkau silap, dia orang betul. Tahu tak? So bila ada ihtimal macam ni, kita kata ini khilaf lah. Kalau nak pilih pendapat A atau pendapat B, tak ada hal. Tapi bab akidah, ni bab fake. Bab akidah tak ada kompromi sebenarnya. So balik pada asal, kalau anda kata orang tu macam ni kan, bila dia kata kalimut thayyibi al-kalimut thayyibu akan mengangkat amal soleh, sebab memang tauhid itulah punca amal anda diterima. Tanpa tauhid tak diterima. Tak diterima sebarang amal. Walaupun kita tahu bahawa Nabi kata apa? Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 lebih cabang. Ataupun bid'un wa sab'una syu'bah, 70 lebih cabang. A'laha yang paling atas,
qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha yang paling bawah imatatul adha anit tariq. Bila kita pandang pokok yang besar, kata-kata la ilaha illallah tu yang paling tinggi. Iman paling tinggi ni. Perbuatan iman paling tinggi ni. Yang paling rendah adalah alihkan benda yang menyakiti orang di tengah jalan. Tapi bila kita perhatikan betul-betul, sebenarnya kata-kata la ilaha illallah tadi bukan hanya setakat iman terbaik, bahkan dia syarat iman diterima. Pasal awal bagi iman itu adalah kata-kata la ilaha illallah. Tak boleh. Tak diterima yang lain tau. Tanpa dia tak boleh. Jadi kat sini yang maksud ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uhu. Dan amal soleh, kalimut thayyib tu akan mengangkatnya. Dia kata itu yang dhamir zahir kembali kepada kalimut thayyib. Wa yakul makna, dan jadi makna dia adalah apa? Amal wal amalus salihu yarfa'u al kalimut thayyibu. Okay? Mana apa, dan amal soleh tu akan mengangkatnya siapa? Kalimut thayyib tu yang angkat. Kalimut thayyib akan angkat. Okey. Ataupun kat sini terbalik. Kat sini dikata amal soleh tu akan angkat kalimut thayyib. Hu yang dimaksudkan itu bukan pelaku perbuatan tapi dhamir. Dhamir maf'ul bih. Amal soleh tu akan angkat kalimut thayyib kita. Engkau tahu dengan maksud dia kalau kita ada iman kita tu akan diangkat oleh amal soleh kita. Mana amal soleh tu akan mengangkatnya. Ini opposite. Kemudian wa dhamir mustatir yang dalam yarfa'u tu ya'udu 'ala Allah subhanahu, akan kembali kepada Allah subhanahu. Wa yakunul makna, dan jadi makna dia wal amalu salihu yarfa'uhu Allah. Amal soleh akan diangkat dia oleh Allah. Wa bihi qala Qatadah wa Suddi. Dengan ini telah berpendapat Qatadah dan juga Suddi rahimahumullah. SWT rahmati mereka berdua. Okey, baik. Itu ihtimal yang dua. Kemudian wa yahtamilu audu kadzalika ila kalimat thayyib. Okey, dan berkebarangkalian juga kembalinya dhamir tadi kepada dan dalam yang mengangkat tu. Dia atau ia mengangkatnya kembali kepada kalimat thayyib. Wa yakunul makna wal amalu salihu yarfa'uhu al kalimat. Ini yang pertama kita cakap tadi. Iaitu yang amal soleh tu akan mengangkatnya siapa? Kata-kata yang thayyib. Itu la ilaha illallah akan mengangkat semua amal soleh. Wa bihadza yakunu mu'akisan lil qaulil awal. Yang ini maksud dia bertentangan dengan pendapat yang pertama yang kata amal soleh akan angkat kalimat thayyib. Amal soleh akan mengangkat al-kalimut thayyib. Mana maksud dia? Ialah iman kita yang kita ada akan diangkat, ditinggikan nilai dia dengan amal soleh yang kita buat. Itu pendapat yang pertama lah. Yang kedua kita balik. Ini macam kita sebut pada awal tadi. Jadi kalimat thayyib tu la ilaha illallah tadi, dia adalah yang menyebabkan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Dia kata wa yakunu mu'akisan lil qaul awal, dan dia menjadi bertentangan dengan pendapat yang pertama. Okey, wa bihi qala al-Hasan, dengan ini pendapat ni berkata Hasan al-Basri, wa Yahya bin Salam. Yahya bin Salam pun kata sedemikian. Baik. Okey, wallahu a'lam mentis tu. Di 3-4 hari ni kenapa dengan semua ni lemau. Tu lemau. Lemau rasa lemau. Dah makan hari tu. Makan lagi. Ada setengah kilo, sekilo tak sampai. Sikit je. Nak makan apa lagi? Baik. Ada soalan? Dia sini, tengah semua ni pekak sikit. Kuat sikit suara. Masih slow lagi, sekejap. Terus. Tengok dia punya bid'ah dia mengkafirkan atau tak mengkafirkan. Dia tajuk solat belakang ahli bid'ah ni, dia tengok kepada adakah bid'ah yang dia ada tadi mengkafirkan dia atau tidak. Kalau bid'ah tu mengkafirkan dia, menjadikan dia seorang yang kufur, maka ya, awak kena ulang balik solat. Soalan macam syarat sah solat tak ada. Macam taharah hilang. Atau contoh macam lepas solat awak nampak imam awak rupanya dia ada najis kat kaki dia. Najis yang tak ada maaf. Najis yang ada maaf kita tak ada masalah. Macam tai cicak ni kan, umum balua. Mana maksud dia terlalu banyak sangat tak boleh dielak. Pakcik-pakcik kan yang saya tengok kesian.
Lepas terpijak tak cicak, pergi wuduk balik. Entah apa pasal tak tahu. Dia teringat cerita Piramli kot. Tertampar kutu babi, Allah batal sembahyang aku, dia kata. Dan sebenarnya bila kita tersentuh najis, wuduk kita tak batal. Kita cuma bersihkan saja kawasan yang kena tadi untuk kita solat, kita boleh solat. Wuduk tak batal, pegang najis. Kalau ada taik depan ni orang ramas pun, awak punya wuduk tak batal tau. Faham okay, jadi maksud dia bila kita tengok, katakanlah bukan daripada sifat yang tadi. Macam kalau di dalam Masjidil Haram, dia anggap macam taik burung yang jatuh tu sebagai umum balwa, tak boleh elak. Tak boleh nak elak, banyak sangat. Gimana pun ni, ada orang tu kata, anda tak pernah kena, elok cakap-cakap kena taik. Ada sekali tu, ada orang kata kan, ada taik burung, anda tak pernah kena pun, elok dah cakap, tiba-tiba datang taik burung pelepek dekat dada dia. Ala kuliah lagi, yang ni dianggap umum balwa. Kalau katakanlah lepas solat tu kita tengok imam kita rupanya kan, atau dia kata, minta maaf tuan-tuan, saya terlupa wuduk tadi, maka kena ulang balik lah. Masa solat tu kita tahu dia bid'ah mengkafirkan, lepas solat kita kena ulang. Dia habis solat balik, ulang balik. Kalau lebih baik depan-depan dia. Etikot tu masalah. Kalau kita ada tahu dia punya etikot, memang dia jenis macam tu, macam yang buat capal besar-besar tu kan, etikot dia inilah benda sekian, maka tak boleh solat. Surau tu tak boleh solat, dan orang tu tak boleh jadi imam kita. Sebab tu kena kita tahu sikit. Sebab kadang-kadang ada orang tak tahu pun. Kita pergi tempat sunnah ni, tiba-tiba kita ngajar, pakcik ni ada pelajar rajin ni, ada capal atas kepala dia, yang ni pun ada capal atas kepala dia. Kita macam, aku tak faham ke? Ada sekali tu dekat Al-Khadim pun ada orang tu datang. Kita macam, kenapa pakcik dia ada capal, ada kepala capal dekat kepala dia? Ada orang yang tak faham, kan, tak terdedah. Dia seronok dengan diri sendiri tapi tak tahu kisah tadi. So kalau memang bid'ah mengkafirkan, kita sedar lepas solat, kita ulang balik. Saya ingat tu sekali tau, bila geng Ahbash jadi imam dekat area masjid dekat TTDI. Ustaz-ustaz Yayasan Taklim semua pindah masjid, tak solat dalam masjid tu. Pindah terus. Kita tak tahu. Dia pasal Ustaz Aziz Sabri kenal, sebab orang tu kira sepupu isteri dia kot. Terus pindah masjid. Pindah masjid. Start hari tu tak solat dah dekat masjid yang pakcik, yang kawan ni jadi imam. Bila kawan ni dah hilang, tak ada jadi imam dah, baru boleh masuk balik. Ngelak terus. Kita tahu. Orang tak tanya tak apa, kita tak buat lah dekat Facebook. Perangai kami tak ada dekat Facebook. Kita hari ni tak solat dah dekat masjid ni kerana sifulan-sifulan ada di situ. Kan? Sebarkan. Share, like and apa benda kan. Tak ada lah. Ni kadang-kadang budak-budak ni kan, yang baru nak up ni, semua nak tulis. Dia rasa sikit je tulis. Lepas tu dia tegur kan, terasa. Kita tegur macam, dah pasal lah kena marah dengan ustaz-ustaz. Ni masalah dia. Sebab kita memang biasa buat benda tu. Bab tadi kan, bab tak solat belakang ahli bid'ah ni, terus terang lah, kami akan buat. Kami akan tinggalkan. Kami sanggup lari masjid lain, tak solat dekat tempat tu. Tapi kami tak buat pengisytiharan selagi orang tak tanya. Orang-orang yang pergi solat dan tak tahu tadi macam mana? Macam orang yang solat belakang orang yang tak ada, macam tadilah, imam dia tak tahu. Selagi dia tak tahu, dia sah lah solat dia. Orang kita isytihar kan, solat dia tak sah. Macam kes yang tadi lah, macam imam tu, kalau ni kaedah, bila seorang imam lepas solat baru tersedar rupanya tak mandi wajib lagi pagi tadi. Alamak, kan? Dah habis solat kan, Jumaat lah tu, Assalamualaikum warahmatullahi Lepas tu tengah-tengah astagfirullah, ingat lah pagi tadi tak solat, tak mandi wajib. Okey, contohnya, atau tak ada wuduk, contohnya. Dia jangan pula ambil mikrofon, Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan sekalian, minta maaf, ni ada satu pengumuman, saya sebenarnya lupa nak mandi wajib pagi tadi. Jadi diharap semua datang balik dan kita solat semula. Ini masalah. Ataupun dia tak kata pun, dia cuma bagi tahu macam tu saja pun, batal lah solat satu kampung tu. Kalau dia diam, orang lain sah, dia seorang je kena ulang. Sebenarnya orang lain sah, dia kena ulang. Macam kita tadi, kita tahu, kita kena ulang lah. Okay. Dan lepas tu semua tak lampunkan kita, tak nampak pun, dah tak tahu. Sebab tu kan, jangan pula pergi buat pula kalender. Kat mana aku solat hari tu, siapa imam aku. Jangan. Tutup mata jalan. Jangan check balik. Kalau check balik, dia jadi macam kes orang makan kedai, pergi check receipt. Kita dah makan, bayar belah. Jangan sibuk check balik. Bila check balik, kalau dekat kedai
abang kita kan. Okey je, kita boleh datang balik besok lusa, boleh minta akaun. Kalau awak buat benda ni, awak pergi jalan dekat Surabaya ke, dekat Jakarta ke, makan kedai orang, lepas tu check receipt, lepas balik Malaysia. Awak nak bayar macam mana? Awak nak bayar macam mana? Atau awak pergi R&R, dekat mana awak berhenti tak tahu, tiba-tiba orang tentang kedai-kedai bunian. Awak pergi makan-makan, lepas tu dah balik KL, awak check receipt. Tiba tak bayar lebih. Bayar kurang. Bayar tak kurang. Bayar lebih tak apa, awak boleh maafkan. Awak boleh maafkan orang tu dan halalkan je. Kalau awak bayar tak cukup, dicek balik. Cek balik, tanggung. Jangan cek. Sebab tu Islam ni mudah. Taklah mengetatkan Islam tu seseorang kecuali menyusahkan dirinya sendiri. Islam ni mudah, sangat mudah. Tak suruh cek. Yang dia cek kata, ayam, ada sekali tu kot, ada seorang akak tu. Bila kita dapat makan kan, makan, sekejap, kita makan apa nasi, ayam ke apa benda, ayam lah kot. Lepas tu dia tegur, ustaz makan ke ayam tu? Saya kata makan. Ustaz tak takut ke ayam tak sembelih sebagainya? Akak tahu ke ayam tu tak sembelih? Tak adalah, dengan cerita orang. Kat mana? Kedai mana? Kedai yang ni ke? Supplier yang sama ke? Tak check lah pula. Orang kata-kata kat kawasan-kawasan ni ada kedai macam tu. Dia stay was-waskan orang. Dia kata, lepas tu tak apa lagi. Dia kata, ini ayam ni ayam injek, kami tak makan. Injek apa? Akak dengar kat mana? Tak, kita nak detail. Kalau awak tahu, cakap lah betul. Ni dengan cerita orang, pek kan. Macam ada seorang doktor tu, pakar kesihatan dan benda tak, sibuk jual-jual. Lepas tu last sekali terbaru, rupanya jual tudung Aura. Dia beria lah susu kambing. Ada geng-geng ikut ajaran dia. Dia kata apa? Susu lembu untuk lembu, susu kambing untuk kambing, susu manusia untuk manusia. Maka tak boleh makan susu binatang lain. Saya kata, pahal kau. Quran tak cakap macam tu pun. Quran tak cakap macam tu pun. Kalau tak kata surah Yasin kan, walakum fiha manafi'u wa masyaribu. Untuk kamu pada binatang ternakan tu ada manfaat-manfaat dan ada minuman. Datang dia tiba-tiba kata tak ada. Bab makanan pun Quran sebut dah. Wa minha ta'kul, daripada dia kamu makan. Datang dia kata tak elok, red meat tak elok. Yang elok adalah white meat. Lepas dia kata, white meat babi kot. Saya kata babi lah, white meat. Oh tak, maksud saya ayam. Dia tengok baru ni keluar. Orang hantar link kat saya. Pasal family isteri saya banyaklah baca atau ikuti video-video dia. Kononnya teflon tak elok lah, ini tak elok. Lepas tu rupanya dia jual periuk dia. Inilah gantian dia. Tiba-tiba baru sekali baca, ada pula jual tudung Aura. Dia saya kata karut lah. Kira saya. Ya betul. Nama tu. Dah pasal student datang belajar diploma dekat Ihsan Taklim pun jadi timbul tajuk tu. Ada grup yang family tak makan susu lah, tak makan daging lah. Saya pandang muka atas bawah. Korang siapa? Benda Allah halal kan korang haramkan, kenapa? Kalau memang tak boleh makan je, katalah susu tu kan, menggelupur jadi sawan. Okey, tak usah makan lah. Kau tak ada temu benda tadi, kenapa nak datangkan dengan kekeliruan? Ada satu grup tu apa? Jangan makan roti-roti yang ada ni sebab dia ada bleach bla 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 bla. Lepas tu kan dia jual roti dia. Tepung dia. Kau kenapa? Kan? Islam tak ada perangai macam tu. Kalau anda kata ada betul dan sebagainya, buktikan. Cerita mulut ni tak boleh pakai. Semua orang akan burukkan sebagai smear campaign. Nak halalkan makanan dia jual, dia burukkan semua orang punya produk. Itu masalah lah. Kita bab sunnah jelas. Mana bukan ajaran Nabi kita reject. Kita nak orang tu balik pada ajaran Nabi. Bukan kita nak jual produk kita. Kita burukkan tarikat A, kita buat tarikat Baitul Salam. Tak boleh. Mana tarikat apa? Tarikat Talhawiyah. Bukan Tohawiyah. Toha tu. Ni Talhawiyah. Tak faham tak? Dia beza tau. Bila dia orang kata macam kita pun burukkan produk orang. Kita kan burukkan produk dia sebab kerana kita nak jual produk kita. Faham tak? Ni konsep ni jaga sikit. Dia tak boleh makan susu. Ini tak boleh. Dia jadi was-was tau. Jadi akak tu sekali tu, dia datang buka puasa. Dekat ada khadim lah, kami dapat makanan, kita makan lah. Dia boleh datang, dia bebel. Usah makan ayam tu. Kenapa? Ayam tu entah ni. Akak tahu ke ladang mana? Saya punya ayat kan. Ladang mana akak tahu? Tak tahu kan? Dia diam lah, saya kata. Sibuk cari. Kalau cari benda macam ni, hidup kita, slipper getah kita pakai kat luar tu pun tak sah. Nak pakai getah ni. Pen ni pun tak boleh pakai. Sebab apa? Start lah. Tahu kan cerita? Diorang buat kajian.
Tahu tak benda paling kotor dekat dunia ni? Bukan duit. Duit kertas. Nak tak duit, nak tunjuk duit besar kan, itu nampak kaya. Tak duit kecil. Duit kan, diorang buat pergi hantar makmal kimia. Diorang dapati kan, duit ni benda paling kotor. Semua orang pegang. Orang ni keluar tandas cek pegang. Mana kesan najis, dia kata kesan air kencing, kesan sekian, macam-macam dijumpai pada duit kertas. Yang cerita balik, kalau ditanya saya, habis tu ustaz tak boleh kita tak dalam poket kita. Dah, yang dia jumpa tu yang itu, yang ini kita tak tahu. Tak tahu buat tak tahu, lain kata pergi hantar pula. Besok lusa pergi. Abang hantar duit abang ke makmal kimia. Orang solat dalam poket ni, asah ke solat kita? Bawa menanggung najis, habis kau. Gila hidup manusia macam ni. Saya tak faham kenapa. Baju pula. Benang tu. Buatan mana? Nah, itulah masalah dia. Datang tempat sunnah, tapi perangai ahli bid'ah. Kita tak boleh buat apa lah. Datang belajar, datang duduk kelas tempat sunnah, tapi perangai ahli bid'ah kita boleh tolong lah. Tak boleh tolong. Kan? Beyond help dia panggil. Dalam bahasa Inggeris dia beyond help. Tak boleh tolong dah. Pasal tak reti, tak faham agama dia tu apa dia faham. Sebab sepatutnya bila kita belajar Islam dengan betul, dengan dalil, kita faham dan menilai nak buat apa, nak keputusan apa, nak makan apa, nak minum apa, kita ada keputusan yang khas. Tak ada pening kepala. Contoh macam lah geng yang bersalam ni. Dapat fatwa yang betul, dia praktis terus. Dia masak je. Tak sebut apa benda, dia masak je. Sup dia hantarnya dekat kawan kita pergi buat smoke. Lepas tu ada seorang kata, aku geli tekak dan sebagainya. Dia kata lantak kau lah. Itu contoh berilmu, beramal dengan ilmu. Confirm tak was-was. Ni banyak orang kadang-kadang cakap beramal dengan ilmu, tapi nak buat takut-takut. Nak buat, tapi dia faham dah dalil. Tapi dia nak amal kau macam, kan. Itu masalah dia. Dia alhamdulillah sini bagus. Ada ilmu, amal terus. bukan setakat cerita je, amal terus. Beli, masak, makan. Okay. Apa pertanyaan nanti kalau orang tanya nanti tajuk lain lah. Nak buka kitab Madhab Syafi'i kita buka. Okey baik. Wallahu alam. Tu je soalan. Okey kita berhenti sini. Wassallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok ada kan?